Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita akan sambunglah perkataan kita daripada fiqh muamalat dalam bab al-buyu' al-muharram. Itulah jual beli yang dilarang. Ya. Saya nak minum air. Bismillah. Dan insya-Allah taala mudah-mudahan kita sempat habis amalan ni. Sekejap. Okey, daripada nota saya tu soal 53, itulah jual beli. Bukan 53. 59. Itulah. Al-buyu' al-muharramah itulah jual beli yang dilarang. Kita yang last hari itu pada jual beli benih haiwan, ya, dan jual beli anak dalam perut lah, ya. Jual beli benih haiwan disebut sebagai bi' asabil fahli. Jual beli anak dalam perut disebut sebagai hablil habdah, ya. Baik. Kemudian ada satu juga itu bai' al-ainah dengan bai' najas. 4 itulah yang kita bincang dalam kuliah. Baik, malam ni kita nak pergi jual beli yang kesusunya yang dilarang dalam Islam. Itulah yang ke 14, ya. Nampak habis dah. 23 lah kan. Nombor tu 14, sebenarnya dia 15 tu. Sebab nombor 1 tu dia 1 dan 2. Saya numbering tu salah. Tapi tak apa. Dekat nota saya ni nombor yang ke 14. Itulah jual beli kucing. Ada sebut itu jual beli kucing? Belum lagi kan? Jual beli kucing disebut sebagai bai' al-hirrah, atau juga disebut sebagai bai' as-sinur. Hirrah dan sinur makna kucing lah, cat. Di mana para ulama dalam hal jual beli kucing ni, mereka tidak sepakat, ataupun dengan arti kata lain, sebahagian ulama melarangnya dan sebahagian yang lain mengharuskannya. Dan saya ingat yang mengharuskan itu adalah majoriti, ya. Kenapa ada ulama yang melarang? Karena ada hadis yang jelas yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana riwayat tu daripada Abi Zubair. Abi Zubair kata, sa'altu Jabiran, aku tanya Jabir. Jabir ni makna Jabir bin Abdullah lah, ya, ambai as-sinur, tentang jual beli sinur. Sinur ni mana hirrah, kucing lah. Faqala zajaran nabi an zalik, maka Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, ya. Jadi hadis ni jelas lah, Nabi larang, ya. Sebab itu segelintir ulama mengharamkannya, ya. Di kalangan sahabat Nabi SAW yang mengharamkannya ialah Jabir sendiri selaku perawi hadis ni. Ada disebut dalam buku-buku fiqh, Jabir memfatwakan kucing tidak boleh dijual beli. Jabir sahabat Nabi ni lah, ya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga memfatwakan tidak boleh jual beli kucing, ya. Di kalangan tabi'in ada juga umpama Tawus. Tawus ni tabi'in yang terkemuka, mungkin tuan-tuan tak biasa dengar, tapi dia famous juga lah, ya, Tawus ni.
Tapi adalah sebagai hukum yang disandarkan kepada beliau, nasnya itu. Tapi dia tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, tahu ya. Macam zikir ketika guru. Tuan-tuan kalau ketika guru, tuan-tuan baca apa? Bung, guru kan. La haula wala quwwata illa billah. Subhana man sabbahtalah. Ataupun subhanalladzi yusabbihul hamdu, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Boleh baca begitu ya. Okey, subhana man sabbahtalah tu bila bunyi guruh kan, kita digalakkan, bila bunyi guruh kita digalakkan baca subhana man sabbahtalah. Ya. Itu daripada Tawus ya. Di mana dalam bab ni dia tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi. Ya, adalah hadis Ibnu Umar tapi dia dhaif ya. Tapi yang Tawus ni dia punya sanad tu sahih. Walaupun dia tak sampai pada Rasulullah yang kita sebut sebagai marfu', dia bukan daripada Nabi tapi daripada tabi'in ya. Kalau daripada Nabi kita panggil marfu'. Marfu' ni makna terangkat. Boleh jadi Nabi sebut ya. Boleh jadi Nabi buat, sahabat menceritakan, itu kita panggil marfu'. Kalau Nabi sebut, itu very clear one lah, kita panggil marfu' qauli ya. Kalau Nabi buat, sahabat menceritakan, itu kita panggil marfu' maknawi, bawah sikit lah, tapi masih kategori boleh disandarkan kepada Nabi. Sebab tu disebut marfu'. Marfu' ni kita sandar pada Nabi lah ya, diangkat, yang ni diangkat atau disandarkan kepada Rasulullah. Okey, kalau tak ada yang Rasulullah, dia turun sikit dipanggil mauquf. Mauquf ni yang sahabat sebut ataupun sahabat buat, tapi dia tidak disandarkan kepada Nabi, dia bawah sikit. Masih diterima oleh sebahagian para ulama. Kalau ada sokongan yang marfu' tu no isu lah, tapi kalau tak ada sokongan dalam setengah-setengah isu, mauquf yakni yang diriwayatkan, yang datang daripada sahabat Nabi ni masih applicable dalam setengah-setengah keadaan lah ya. Macam kita kata air raya kan, air raya puasa baik, air haji baik, antara yang disunahkan adalah mandi. Mandi tak ada hadis daripada Nabi, mana ada yang marfu'. Kesunahan mandi diambil daripada nas yang mauquf. Mauquf ni makna sahabat cakap dan sahabat buat, tapi dia tak sampai pada Rasulullah. Makna dalam setengah hal dia diterima, tapi tak semualah, sebahagiannya dia diterima kan? Kerana sahabat ni dia tak reka ibadah. Kalau dia buat tu mesti dia belajar daripada Rasulullah, cuma dia tidak sebut Rasulullah. Jadi kalau sahabat tak sebut Rasulullah, kita tak boleh sebut ya, sampai situ saja. Itu dah panggil mauquf. Macam takbir hari raya. Takbir hari raya ya tak? Mana ada lafaz daripada Rasulullah? Tak ada. Lafaz semua daripada sahabat Nabi. Itu kita sebut mauquf. Ibn Abbas lafaznya begini, Ibn Mas'ud lafaznya begini dan mungkin ada sebagian sahabat yang lain ya. Yang kita baca tu yang Imam Syafi'i tambah dalam kitab dia tapi tak ada marfu'. Bila tak ada marfu', biasa dia agak open lah, dia agak terbuka ya. Boleh stick kepada apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi itu, dan boleh juga ada tambahan selagi mana dia tidak menyalahi lah. Nak cerita mauquf kan, mauquf sahabat lah. Dan satu lagi dipanggil maktu'. Maktu' ni Nabi pun bukan marfu', sahabat pun bukan mauquf, tapi daripada tabi'in. Mana ada jugalah peruntukan nas tu daripada tabi'in. After that tak ada. Kalau Ustaz Hasan yang sebut hadis tak ada. Dia stop sampai tabi'in saja. Di mana tabi'in dia ada slot dia. Dia panggil hadis-hadis yang maktu'. Ya. Kalau sahih dia boleh diamalkan ya. Termasuk dalam bab zikir tu, walaupun dia daripada Tawus, tapi dengan sebab dia sahih ya, maka dia boleh diguna pakai ya. Saya ingat tak banyak lah ya. Macam kita kata kenduri arwah kan, kenduri arwah pun antara dalil yang digunakan oleh orang yang kata haruslah, dia guna asal daripada Tawus tu lah ya.
Di mana Tawus kata seseorang itu dia disoal oleh malaikat dalam kubur tu beberapa hari selepas dia dikebumikan. Maka bersedekahlah bagi pihaknya. Bukan begitulah, saya pun tak ingat nas itu ini. Tapi nas yang paling strong dalam bab ni asal daripada Tawus tu lah. Ya? Kalau hadis Nabi tak ada, hadis Nabi larang lagi ada. Sebab tu yalah, nak cakap pun payah juga kan. Majoriti ulama melarang kenduri sempena kematian. Mazhab Syafi'i confirm lah, ya? Memang larang lah buku butek mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang yang mengharuskan tu, dia ambil asal pada Tawus, ya? Baik. Jadi pasal apa kita Tawus lah? Jauh sangat dah pergi pula. Sebelum sebut pasal Tawus ni, pasal apa? Apa? Kucing, tahu kucing. After that. Boleh ya? Marfu' sandar kepada Nabi, mauquf sandar kepada sahabat Nabi, maqtu' sandar kepada tabi'in. Baik. Jadi tak apalah, nanti kalau saya ingat saya balik kan. Tapi balik kepada jual beli kucing ni. Sebagai ulama, saya sebut tadi, di kalangan sahabat Nabi yang mengharamkan ialah Jabir dan Abu Hurairah. Orang lain saya tak tahulah, tapi dalam buku fiqh disebut begitu, dan dalam buku syarah hadis juga. Di kalangan tabi'in, yakni after sahabat tu, yang mengharuskan, yang melarang ialah Tawus. Ya. Yang melarang juga Mujahid. Ini nama-nama atau tokoh-tokoh tabi'in lah. Ada lagi Jabir bin Sa'id, bukan Jabir bin Zaid, mana ada jugalah beberapa individu di kalangan sahabat Nabi dan daripada tabi'in yang mengharamkannya, tidak membenarkan jual beli kucing. Dah hadis itu memang jelas lah. Dalam konteks mazhab, tuan-tuan, mazhab Az-Zahiri juga melarangnya, ya. Sehingga Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku beliau Al-Muhalla, buku teks mazhab Az-Zahiri ni, dia kata la yajuz bai' al-hirrah, tidak harus jual beli kucing. Mana haram lah. Kerana Zahiri dia memang berpegang kepada hadis. Hadis kata tak boleh, memang tak boleh, kan? Pasal hadis tu dia kata jelas. Dan sebagai ulama selepas pada itu seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, anak murid kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga melarang. Kerana dia kata hadis ni jelas. Ya. Tapi majoriti membenarkan. Ya. Majoriti ni masuk of course yang standard mazhab Syafi'i membenarkan. Dia kata harus, ya. Saya lihat Maliki pun membenarkan, Hanafi pun membenarkan. Cuma Imam Ahmad ni dia ada dua pendapat dia lah. Pertama, dia membenarkan, yang kedua dia tidak membenarkan. Dan majoriti ulama-ulama Hambali memilih untuk membenarkan, ya. Mana tidak haram lah, ya. Paling-paling kuat pun makruh. Kerana apa? Kerana kucing ni adalah belaan manusia dan dia berada di samping mereka. Dan mereka menggunakan nas yang diriwayatkan dalam sebahagian kitab Sunan daripada Ka'ab bin Malik, di mana Nabi kata innaha laysat binajis, innaha alaikum minat tawafin wat tawafat. Ya. Itu hadis Ka'ab bin Malik, Sahih Bukhari tak salah. Di mana Nabi kata kucing ni bukanlah haiwan yang najis. Dia di kalangan kamu minat tawafin wat tawafat, mana dia sering tawaf. Dia duduk dalam rumah kamu, di luar rumah kamu, duduk dengan kamu. Kita punya pet, ya. Jadi ulama yang mengharuskan tu dia pakai hadis itulah. Jadi dia kata tidak haram sama sekali. Habis tu Nabi larang tu, dia kata yang Nabi larang tu ada banyak teori lah. Pertama, dia kata yang Nabi larang tu ialah al-hirratul wahsyiyah, kucing liar, bukan kucing dalam rumah, kucing liar. Ada sebahagian pula kata larangan itu pada peringkat awal Islam, tapi at the end of the day dia dibenarkan. Kerana kalau kita lihat awal Islam ni banyak benda ketat-ketat, tapi lepas tu dia banyak longgar-longgar, mana Rasulullah bagi kelonggaran lah dalam banyak hal, ya. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, tiap kali nak sembahyang fardu mesti berwudu, ya. Bila kita boleh sembahyang fardu lah, ya, sunat tak ada isu.
dengan satu wuduk, berapa banyak fardu kita nak semayang? Boleh jadi dalam satu hari tu tuan-tuan tak kencing, tak berak, tak kentut. Wuduk ada all the day, sepanjang hari. Tuan-tuan boleh saja semayang dengan wuduk yang sama kelima-lima waktu solat. Kalau sehari, kalau seminggu tak berak, tak kencing, tak kentut, tidur pun tak, wuduk tak batal langsung. Boleh semayang dengan wuduk itu selama mana ia tidak batal lah. Bila boleh lagu tu? Ketika pembukaan Mekah, Inda Fathi Makkah, tahun ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah. Makna lama kan. Ya. Jadi kalau kita ada wuduk, tak perlu ambil wuduk yang baru. Dekat awal kena wuduk. Tapi at the end of the day, banyaklah keringanan yang diberi ujung-ujung Rasulullah SAW usia ni. Antara waktu lah. Dan dia kata dalam bak kucing ni pun sama. Dulu-dulu tak boleh, after that boleh. Ada yang kata begitu. Macam anjing lah tuan-tuan. Peringkat awal Nabi benar bunuh anjing. Benar. Tapi bila Nabi berada di Madinah hujung-hujung, Nabi tak pernah bunuh anjing. Saya Muslim. Ya. Awak. Jadi ada perubahan lah sikit sebanyak di situ. Jadi dia kata alasannya begitu ya. Walau bagaimanapun sebagai ulama, umpama Al-Imam Al-Qarafi, dia ni ulama Maliki kot, dalam bukunya Al-Furuq, dia menggalakkan supaya kita tinggallah benda-benda seumpama itu lebih baik. Tapi kalau kita nak ambil atau nak taklid mana-mana pendapat yang mengharuskan, tidak salah sama sekali ya, bolehlah. Jadi orang yang jual beli kucing ni, terutama kita pun ada buat bisnes kucing kan, insya-Allah lah tak ada masalah sama sekali ya. Tapi saya masukkan dalam ni sebab dalam buku-buku fiqh sunnah yang kontemporer dia banyak ambil pendapat tidak halal. Jadi saya masukkan juga ya. Walaupun dalam bab ni saya lihat fatwa-fatwa kontemporer banyak yang rujuk majoriti ya. Tapi kalau dia nak ambil yang minoriti, kerana hujah atau alasan Az-Zahiri yang mengharamkannya agak kuat juga. Kerana Az-Zahiri dia satu mazhab yang dalam banyak hal dia mempunyai hujah-hujah yang agak bagus. Sebab itu dalam fiqh-fiqh semasa yang sekarang ni banyak juga saya lihat ulama merujuk kepada mazhab berkenaan, termasuk Qardawi sendiri. Qardawi sendiri pun banyak ada ambil juga lah daripada Az-Zahiri ya. Kita mazhab fiqh ahli sunnah tuan-tuan bukan 4 ya, bukan Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, tambah satu lagi Zahiri ya, kita 5. Tapi saya tak tahulah macam mana orang kata 4. Mungkin 4 ni yang paling famous lah, mungkin ya, lalu dia tak sebut yang kelima itu. Sebenarnya Az-Zahiri juga adalah mazhab kita lah ya. Baik, kucing ni settle saya nak perhabis ni, tak tahu dah ke tak. Tak apalah, saya go through. Saya dah lama tajuk ni. Okey, saya nak jawab beli kucing, tak ada masalah lah ya. Kemudian yang ke-15, jual beli barang sebelum mengambilnya. Ini dipanggil bai'u al-mabi' qabla qabdihi. Maknanya bila kita beli barang, kita tak boleh jual barang itu melainkan setelah kita qabad, kita ambil ataupun kita dapatkan benda tu. Saya jual motor kat Haji, saya bagi duit. Motor duduk mana? Motor duduk rumah. Yalah, bagi duit aja. Kunci pun tak bagi. Jadi Haji tidak qabad lagi harta tu. Tiba-tiba Haji nak pergi beli motor dengan dia, boleh? Tak boleh. Haji kena qabad dulu motor tu. Qabad ni ada dua. Satu dipanggil qabad aini, maknanya Haji ambil motor tu, naik motor tu. Ya tak? Motor tu sudah ada dalam pegangan Haji. Ya. Ataupun boleh juga disebut sebagai qabad hukmi. Qabad hukmi ni qabad secara tidak fizikal. Kalau qabad aini ni qabad fizikal, kita ambil fizikal tu. Kalau qabad hukmi ni dia qabad secara tidak fizikal. Bagi kunci umpamanya, bagi geran umpamanya, baru Haji boleh jual. Kalau semata-mata jual beli, barang masih belum diserah terima lagi walaupun secara hukmi, secara tidak fizikal, maka tidak boleh dan Nabi melarangnya. Ya. Cuma ulama dalam bab ni ada dua kategori lah. Pertama, yang mewajibkan qabad hanya dalam item-item yang melibatkan ribawi saja.
Of course dalam mazhab Syafi'i, terutama makanan. Makanan kalau kita nak jual beli, mesti kita dapatkan dulu, after that baru kita jual. Dia tak boleh sekadar begitu ya. Tapi majoriti ulama ataupun sebagai lain kata apa-apa item saja, jual beli, setelah kita melakukan urusan itu, kita mesti dapatkan dulu benda tu. After that baru kita boleh jual. Ya. Mana tak boleh, kita dah beli, barang kita tak ambil lagi, kita jual dah. Tak boleh. Ya. Kalau makanan lebih-lebih lagi tak boleh. Kerana makanan ni menurut sebagai ulama dia ada unsur ribawi, dia riba lah. Macam mazhab Syafi'i, apa-apa makanan dia riba, dia tidak hanya tertentu kepada makanan ruji sahaja. Bab riba ni mazhab Syafi'i dia agak ketat. Ya. Kalau ulama lain ataupun saya tak tahulah majoriti atau tidak, tapi sebahagian besar yang lain mengatakan bahawa makanan ni hanya makanan ruji saja. Dikiaskan di atas tamar dan juga gandum yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah tu, hadis riba yang saya pernah baca dulu. Tapi mazhab Syafi'i ni dia agak ni sikit lah, di mana dia kata semua makanan adalah item ribawi. Jadi apa-apa urusan jual beli makanan tertanduk kepada syarat-syarat dan parameter yang ada dalam bab tu. Maksudnya dia agak ni lah ya. Tapi nak cerita begitu, kita tak boleh jual barang yang kita beli melainkan setelah kita menerimanya. Kalau tak terima lagi, walaupun secara hukum, secara hukmi, maka kita tidak boleh menjualnya ya. Jadi terima ni ada dua lah ya. Satu terima zat dia tu, fizikal dia tu, ain dia tu. Satu terima secara hukum, yang ni kita ambil kunci, ambil geran, apa-apa lah ya. Sebab tak semua harta boleh dipegang fizikalnya. Orang jual tanah, kita nak mana jual tanah? Bolehlah kita kaubat, mana kita masuk dalam tanah tu, kita tanam satu batang pokok dulu. Tapi zaman konteks hari ni, dalam konteks hari ni boleh saja secara kita bagi ni secara hukmi, mana kita bagi kunci, bagi geran, dah kira kita terima dah, serah terima dah berlaku dah. Maka kita bolehlah terus menjualkannya ya. Macam setengah negara Islam tuan-tuan, perbankan yang buat jual beli kenderaan lah terutamanya. Kenderaan tu selepas bank beli, ia mesti diambil oleh bank dan disimpan dalam store dia sendiri. Kalau dia disimpan dalam store penjual, maka dia tidak dikira qaubat dan jual beli itu dikira tidak sah. Malaysia tak praktik yang tu lah. Malaysia memanglah kalau kita nak beli kereta, bank pergi beli kereta tu, tengoklah kontrak apa dia pakai. Kebiasaannya dia pakai kontrak BVA lah, mana bank akan beli kereta tu. Tapi kereta tu duduk Perodua lagi, kereta tu duduk dekat penjual lagi, Proton ke apa kan. Sebenarnya dia duduk di situ, sebenarnya lepas bank beli tu dia wakilkan syarikat tu lah untuk jaga kereta dia, katanya begitulah kadang kontrak dia tu kan. Dan bank akan bayar cost storage. Itu disebut sebagai qaubat hukmi. Bank tak qaubat fizikal, bank qaubat hukmi. Kerana dalam banyak hal, hatta dalam konteks kewangan semasa ni, serah terima secara hukmi, secara tidak fizikal diguna pakai. Macam haji jual beli mah pun sama juga. Kalau kita jual beli mah, mungkin mah perhiasan tak masuk lah ya. Sebab mah perhiasan ni, hatta dalam fatwa Jakim pun dia bukan item ribawi. Tapi mah yang lain ni, dia kena serah terima kan, tak boleh ada penangguhan. Habis tu kalau kita beli kat Johor, beli kat Kelantan, kita duduk kat KL, macam mana nak serah terima? Serah terima secara hukmi. Maksudnya bila kita beli, barang tu terus diberikan kepada kita. Dan penjual tidak bertanggungjawab apa-apa lagi. Dia tidak menjamin apa-apa. Itu dia panggil qaubat hukmi lah. Kita dah bayar dah, klik pak, terus jadi hak kita dah. Itu dia panggil hukmi. Dan dia pun bila dapat ataupun settle jual beli tu, dia terus hantar kepada kita. Cuma yang lambat tu sebab jauh. Dan parameter kita letak tempoh tak lebih daripada 3 hari. Kalau lebih 3 hari dikira riba. Saya ingat bukan kita sajalah, international pun pakai yang tu. Cuma sekarang ni Jakim tengah buat satu parameter baru. Kerana dia tak selesa dengan tempoh 3 hari yang diamalkan sekarang. Ya. Dia adalah tim dia, Ustaz Dr. Sufian tu, dengan geng-geng Jakim dia tengah buat parameter baru. Cerita dia, serah terima boleh secara fizikal, boleh secara hukmi. Hukmi ni dipanggil konstruktif. Maknanya kita tak ambil fizikal tu, tapi dia boleh saja asalkan ada bukti serah terima, seperti macam kita tegeran,
kunci atau apa-apa dokumen lah, termasuk apa-apa surat menyurat dah seumpamanya, maka boleh. Macam Haji ada tanya dulu kan, beli rumah jauh-jauh tu, boleh. Kita beli, terus berpindah pemilikan dan dia terus hantar pada kita. Ya. Okey. Jadi cerita dia gitulah. Ni kita mungkin tak buat sangat kot. Nak jual barang, kita terima dulu. Lepas tu baru boleh jual. Tak boleh terus jual begitu. Okey. Kemudian jual beli, ada hadis ya, saya tak payah bacalah hadis dia kot. Bacalah satu hadis. Hadis tu hadis Bukhari Muslim pada Ibnu Umar. Di mana Nabi kata, man ta'aman fala yabi' hatta yakbithu. Siapa-siapa yang membeli sesuatu makanan, maka dia jangan jual sehingga dia menerimanya. Dia qabat, mana dia ambil, dia terima, baru dia boleh jual balik. Ada lagi lah hadis-hadis yang lain. Cuma hadis apa nama Ibnu Umar ni Nabi sebut makanan saja, tapi ada lagi hadis-hadis yang lain Nabi sebut selain daripada makanan juga. Seperti hadis Hakim bin Huzal, Nabi kata Nabi kata apa? Idza ta'ta bai'an, bila kamu buat jual beli. Jadi dia tidak tertentu kepada makanan saja. Baik, kemudian jual beli barang sebelum mengambilnya, itulah je bai'u al-mabi' qabla qabdihi. Kemudian jual beli sunaiyah, ini pun kita jarang buat, tapi dalam fiqh dia ada yang disebut sebagai jual beli pengecualian, exceptional sales. Kita beli barang, kita jual barang, kita nak buat apa-apa pengecualian boleh, tapi mesti specify apakah yang kita kecualikan itu. Contoh kita jual tanah umpamanya, ya tak? Tapi kita nak sebahagian daripada tanah tu boleh, tapi mesti dinyatakan. Aku jual tanah 1 ekar, tapi part-part tertentu dalam tanah ni aku nak, ataupun aku tak jual, boleh. Dia zaman-zaman dulu dia jual pokok dalam dusun, 40 batang pokok dia jual. Kemudian dia kata beberapa buah pokok aku nak, aku tak jual lah maksudnya. Maka tidak boleh. Mungkin hari ni orang tak praktik sangat kot, tapi dulu orang praktik. Dia jual pokok, kemudian dia kecualikan beberapa buah pokok tanpa dispesify, tanpa ditentukan manakah pokok yang dikecualikan itu, yang dikecualikan itu. Maka tak boleh. Pasal jual beli dalam Islam dia mesti clear. Awak nak buat exceptional tu hak mana? Tunjuklah pokok mana. Cerita dia gitulah ya. Dan hadis itu memang jelas sekali. Hadis diriwayatkan oleh Jabir dan Sunan Abi Daud, di mana katanya nahan Nabi anil muhaqala wal muzabanah wa bai'i sunayah illa an tu'lam. Nabi larang 3 jual beli. Muhaqalah, muzabanah, saya dah hurai dulu. Dan ini sunayah. Muhaqalah ni jual beli gandum yang ada di tangkai yang ada kat ladang tu dengan gandum yang sudah dituai. Tak boleh. Ya. Siapa gitu sekali ya tak? Memang tak boleh sebab berat dia tak sama. Ya, dan makanan ruji seumpama itu dia melibatkan ribawi. Dia melibatkan riba lah. Di mana dia mesti kuantiti sama. Ya. Kita nak tukar beras dengan beras, main guni, tak boleh. Awak beras kuning, saya beras kuning, boleh tak? Sama-sama seguni kan? Tak boleh. Pasal kalau timbang, guni awak mesti berat lain, guni saya berat lain. Dan kuantiti tak sama, makanan ruji seumpama ini dia riba. Jadi mesti timbang. Tak boleh main guni-guni gitu. Ya. Azan ke belum ya? Okey. Jadi Nabi larang muhaqalah. Gandum yang sudah dituai dengan yang belum dituai. Ya. Wal muzabanah, tamar yang ada di bawah, yang ini sudah dituai. Of course lah yang kering dengan tamar yang ada di atas pokok. Ya, ataupun yang sudah dituai tapi dia masih basah, yang disebut sebagai rotak. Tak boleh juga. Tamar basah dengan tamar kering tukar tak boleh. Sebab walaupun hak ni sekilo, hak ni sekilo. Ya. Bila hak basah tu kering, dia akan jadi kurang daripada sekilo. Ia riba. Tak boleh. Ya. Orang Arab lah biasa duk buat. Kita tak buat, kita tak ada tamar ya tak. Okey, kemudian apa lagi? Dan kata Jabir tu bi' sunayah, jual beli pengecualian. Illa an tu'lam, melainkan hendaklah ditentukan mana satu yang kamu tidak mahu menjualnya. Ya. Okey, itu tak ada kena-mengena sangat kot. Kemudian jual beli darah. Ini saya pernah sentuh juga dulu. Di mana sepakat para ulama, no khilaf, darah tidak boleh dijual beli. Kerana hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aun bin Juhaifah. Nabi melarang jual beli darah. Nahan Nabi an samanidam.
Nabi larang jual beli darah. Jadi based on the hadis, sepakat para ulama lah, hatta kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, la na'lamu fihi khilafan, kita tak tahu ada khilaf dalam bab ni. Mana ulama sepakat lah, darah tak boleh dijual beli, tapi bolehlah untuk ambil kos-kos tertentu, boleh. Tapi nak jual semata-mata atas dasar darah tu, harga darah tu, maka tidak boleh. Dalam fatwa semasa macam Saudi, macam Qatar, kalau orang tu jual darah, kadang-kadang kita memerlukannya, kita boleh beli kerana terpaksa. Tapi yang jual tu dia berdosa, kerana dia telah melakukan jual beli yang tidak sah dari sisi syarak, malah yang dilarang. Macam saya tak pastilah yang hospital ni duk buat apa gitu gini, dia jual beli darah macam mana saya tak tahu, tapi setahu saya tidak. Dia walaupun dia charge ikut dia punya sukatan tu, tapi dia bukan jual beli darah katanya lah. Sebab kita tak tahulah, saya pun nak cakap pun tak tahulah, tapi katanya bukan jual beli darah lah. Dia kos untuk dapatkan darah dan supply darah tu, bukan darah itself, katanya begitu. Tapi kalau jual beli darah sekalipun dia yang berdosa. Kita perlukan darah, jadi kita tetap kena bayar. Kita rakyat marhain ke marhain kerana tulis rakyat marhain. Okey, kemudian jual beli najis, ini saya dah sentuh dah gitu. Kalau betul-betul najis, sepakat para ulama tak boleh dijual beli. Najis manusia lah terutamanya, kencing atau berak. Tapi najis haiwan, terutama haiwan yang halal dimakan, ulama khilaf adakah ia najis atau tidak najis. Orang melihat dia najis, dia tak boleh dijual beli, termasuk standard mazhab Syafi'i. Orang yang melihat ia tidak najis, maka ia boleh dijual beli. Hatta kata ulama-ulama kontemporer macam Ali Qorohdari dalam Tahqiq Al-Wasit, buku fiqh mazhab Syafi'i yang top jugalah, dia kata alladhi yadhhar rajhanuhu jawazu baihi, pendapat yang rajih dalam bab ni harus dijual beli, haruslah. Fatwa kita macam fatwa wilayah, dia kata harus, tapi tak boleh buat jual beli, buat nakluliyat, pertukaran pemilikan. Maknanya saya bagi najis, awak bagi duit, tapi bukan atas dasar jual beli, ia hanya pemindahan pemilikan saja, pertukaran tangan. Tapi sebenarnya ia maksud dia jual beli juga. Jadi cerita dia jual beli terus dah senang. Kalau nak jual beli, jual beli. Tapi itu istilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, mungkin satu hal lah dia lah. Tak boleh kan. Okey, najis tak boleh lah, apa-apa bangkai apa semua. Saya dah hurai banyak kali lah gitu. Bangkai tuan-tuan, kita tak boleh bagi orang lah, bagi non-muslim ke apa. Kalau haiwan-haiwan yang mati tak boleh juga. Bagi saja pun tak boleh, sebab dia juga dilarang untuk memakan makanan yang haram. Of course lah bangkai seumpama itu. Okey, jual beli orang yang merdeka, ni tak berlaku lah. Dia panggil bi'ul hur. Dulu-dulu berlaku juga, orang tu merdeka, dia tangkap, dia jadikan hamba, kemudian dia jual. Mungkin hari ni tak berlaku sebab hamba tak ada. Ia adalah dosa yang besar, dan memang jual beli itu tidak sah. Kerana orang merdeka, dia ada kehormatannya, dan dia takkan jadi hamba. Dia tak boleh jadi hamba. Dan of course lah dia tidak boleh dijual beli. Dan Nabi sebut jelas dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata ada 3 golongan dia musuh Allah pada hari kiamat. Apa dia? Pertama ialah siapa? Saya pun lupa. Tapi salah satunya ialah allazi ba'a hurran fa akala samana. Orang yang jual orang yang merdeka, kemudian dia memakan hasil daripada dia. Satu lagi, allazi istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra. Ni ada kena mengena kita lah. Orang tu upah seseorang untuk buat kerja bagi pihak dia, dan kerja tu diselesaikan, tiba-tiba dia tidak membayar upahnya. Ni musuh Allah pada hari kiamat nanti. Ni pun banyak berlaku, ya tak? Member komen repair kereta, kawan-kawan mari repair, 1,000 bayar 500 dulu, sampai sudah tak bayar. Banyak kes macam tu kan. Tak boleh lah. Satu lagi apa? Saya tak ingat. Okey, tak apa. Jadi tak boleh lah. Lagi
Jual beli barang dalam kantong, ni merujuk pada makanan lah. Makanan dalam kantong tak boleh, dia mesti ditimbang, ditahu kuantitinya, kerana makanan adalah item ribawi. Khususlah mazhab Syafi'i, apa-apa makanan dia ribawi, tak boleh buat pertukaran sesama makanan yang sejenis. Kalau lain sama jenis tak apa, ya tak? Beras dengan beras tak boleh, gandum dengan gandum tak boleh. Tapi kalau berlainan jenis tidak mengapa, kerana kalau berlainan jenis walaupun dia item ribawi, dia boleh berbeza kuantiti. Mah dengan mah tak boleh beza kuantiti. Hatta kalau karat lain-lain pun tak boleh. Emas 99, emas 999 nak tukar dengan 916 tak boleh, sebab dia berat tak sama tu mah. Kalau nak buat pertukaran mah dengan mah, 999 dengan 999, 916 dengan 916, dan dia mesti exactly the same, dia punya weight tu, dia punya berat tu. Kalau beza-beza jadi riba lah. Ya. Ini emas yang selain perhiasan lah. Kalau emas perhiasan tak apa, tapi kalau boleh elakkan juga kerana emas perhiasan ni tuan-tuan ulama khilaf. Sebahagian kata ia item ribawi, sebahagian kata dia bukan item ribawi, dan yang kata bukan item ribawi dia minoriti. Dan antara yang mempelopori atau yang memasyurkan pendapat itu ialah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang banyak dimusuhi oleh ramai orang yang kadang tak baca atau tak belajar banyak pun. Saya pun heran, reti sangat Ibnu Taimiyah. Pasal apa? Dia ulama besar. Hatta Qardawi, kalau kita baca buku-buku beliau, antara ulama yang dia sanjung dan dia banyak ambil pendapat Ibnu Taimiyah. Hari ni dalam muamalat kita banyak pakai Ibnu Taimiyah. Ya. Jakim pun kalau kita cek dalam ismaf, barang kemas bukan item ribawi. Ya. Kerana emas yang melibatkan ribawi ini selain daripada barang kemas. Ya, dia pakai itulah, dia pakai Ibn Taimiyah punya lah, Jakim punya lah. Dan dunia pun pakai yang tu. Okey, tapi kalau tuan-tuan nak ikut parameter emas, lebih digalakkan, kerana dalam hal ni ulama dia khilaf. Ya, kalau konteks dulu-dulu memang majoriti kata apa-apa emas dia adalah item ribawi, segelintir kata dia bukan item ribawi. Tapi hari ni yang banyak guna pakai emas bukan item ribawi. Terbalik pula, terbalik. Ya, tak apalah, hukum dia boleh berubah mengikut masa dan zaman. Tengoklah isu apa kan. Ada benda dia tak berubah, dia fix. Ada benda dia boleh berubah. Okey, alamak, insyaAllah sikit lagi nak habis tajuk ni. Jual beli fuduli, ini juga tak disepakati. Fuduli ni maksudnya kita jual barang yang kita tidak memilikinya dan tanpa izin tuannya. Ya. Ulama Syafi'i fatwa yang lama dia kata okey, fatwa yang baru dia kata tak okey. Ya. Tapi majoriti ulama kata okey. Kerana ada sahabat Nabi nama Urwah, seumpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dia jual kambing yang disuruh beli oleh Rasulullah, di mana Rasulullah tak tahu lagi, tapi dia jual. Akhirnya Rasulullah endorse, maka boleh. Jadi dia kata jual beli fuduli, jual beli orang lain punya ni harus jika dia di-endorse oleh tuannya. Jadi dia ni bi' mauquf. Sahih tak sahih, sah tak sah, boleh tak boleh, kena tengok tuan dia dulu macam mana. Ya. Isyarah. Ya, isyarah. Kita nak habis sikit. Azan lah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه السورة القامة محمد وسيد اللهم إني أسألك العافية والآخرة. Okey, baik. Jadi bai' fuduli ni ialah bai' ataupun jual beli harta seseorang tanpa keizinan tuannya. Dan kadang kita bukan wakil pun. Ya. Jadi jual beli seumpama ini sebagian ulama kata tidak sah dan sebagian kata sah tapi kena tengok tuan dia tu macam mana. Pasal Urwah ni tuan-tuan, sahabat Nabi. Nabi bagi dia 1 dinar untuk beli seekor kambing untuk korban. Dia pun ambil 1 dinar tu, dia pergi beli kambing. Tapi dia dapat 2 ekor kambing. Dia pandai. Tawar menawar. Dapat 2 ekor kambing. Tengah dia bawa balik kambing 2 ekor tu kepada Rasulullah, ada orang nak minta beli pula tengah jalan. Jadi dia jual 1 dinar. Balik-balik jumpa Nabi, dia kata kepada Nabi, hadza dinaruka wa hadhihi syatuka. Ini dinar yang awak bagi, 1 dinar tadi untuk beli kambing lah. Dapat balik duit kat Rasulullah. Ini pula kambing. Jadi dia kira bijak lah kan. Jadi dia jual beli kambing tu, kira kambing Nabi tu. Tapi dia jual. Akhirnya Nabi endorse. Mana Nabi kata okey. Jadi boleh. Tapi kena tengok tuan dia tu macam mana. Kalau tuan dia kata tak okey, jual beli tu tidak sah. Kalau tuan tu kata okey, maka jual beli tu sah. Jarang orang buat kan. Tapi kebiasaannya lah, kebiasaannya. Mungkin anak jual harta bapak dia ke. Yalah. Kalau bapak dia okey, okey. Tapi jangan mudah-mudah pergi jual harta pak kita pula. Ya. Ataupun bapak jual harta anak dia ke. Kalau anak dia okey, okey. Kalau anak dia tak okey, tak sah. Macam tu lah cerita dia. Tapi nak jual harta kawan-kawan ke, harta member tak ada lah kan. Kita nak jual, kita pun tak ada dia punya dokumen, macam mana. Ini konteks dulu lah. Kebiasaannya dah konteks dulu lah. Kemudian yang ke-22, jual beli tarjiah. Ini jual beli paksa. Dulu saya dah pernah sebut. Muamalat ni dia mesti atas dasar redha meredai. Dan ayat yang saya selalu baca tu pada tuan-tuan, surah An-Nisa ayat 29 tu, memang Allah Ta'ala sebut redha kan. Ya alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Redha ni tuan-tuan dia elemen dalam muamalat. Dia syarat terbesar lah. Di samping elemen-elemen yang lain seperti elemen harta dan elemen kontrak. Redha juga satu elemen. Di mana kalau tak ada redha, apa-apa pun tidak sah. Dia mesti redha. Jadi jual beli tarjiah, yakni jual beli paksaan, dia tidak sah sama sekali. Dalam apa bentuk sekalipun. Kerana Islam larang. Apa-apa yang kita buat innamal bai' antaradin. Hadis Abu Sa'id daripada hadis Ibnu Majah daripada Abu Sa'id. Dengan ayat yang saya baca tadi. Dia mesti redha meredai, tak boleh paksa orang. Kemudian akhir sekali ihtikar. Ihtikar ni kita mungkin tak terlibat lah, tapi peniaga-peniaga di mana dia melakukan hal berkenaan. Ihtikar ni maksudnya sorok barang. Bertujuan untuk menaikkan harganya pada masa hadapan. Dan kebiasaan dia melibatkan barangan-barangan yang penting sahaja, seperti makanan-makanan ruji dan asasi. Ya, dan majoriti ulama memang mengharamkannya. Ya, dengan beberapa syarat lah. Pertama, dia mesti makanan asasi, makanan yang penting-penting. Yang kedua, dia beli benda tu dan dia simpan. Kalau dia tanam, tak apa. Kita ada 10 hektar tanah padi. Kemudian kita jual sebahagian kita simpan. Kita bukan niat nak naikkan harga pun. Memang kita simpan, takkan nak jual belaka kan. Tak apa. Dia tak boleh beli, niat simpan. Itu tak boleh. Ya? Dan mungkinlah ada syarat-syarat yang lain. Ya. Cerita dia,
la yahtakiru illa khati. Ulama kata haram tu based on hadis tu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ma'mar. Nabi kata tidaklah menyorok barang untuk naikkan harga lah, dengan cara-cara yang begitu, melainkan dia adalah orang yang melakukan dosa. Jadi benda ni haram dan tak boleh dilakukan sama sekali. Of course lah ia menyalahi perintah kerajaan, di mana dalam banyak hal tuan-tuan, muamalah lah khususnya, perintah kerajaan mesti ditaati. Kalau kerajaan kata tak sah, dia tak sah. Kalau kerajaan kata sah, dia sah. InsyaAllah ta'ala. Habis lebat tu. Pasal kita dah banyak kali. Ya. Dan jual beli dilarang ni tuan-tuan. Saya ingat dah 7-8 kuliah kot. Mungkin dah dekat setahun kot. Ya, sebulan sekali kan. Tapi sebenarnya ini dah kira ringkas. Kalau di universiti tuan-tuan, ini dia satu subjek yang khas, spesifik subjek. Atau ulama pun kalau karang buku Al-Buyu' Al-Muharramah, Prohibited Sales. Tajuk ni saja, larangan jual beli ni atau jual beli yang dilarang ni, walaupun hanya ada dalam 20 lebih macam tu kan, tapi ulama karang dalam satu buku yang besar, ya. Syekh Khalid Al-Batili umpamanya, dia karang benda saya hurai kat tuan-tuan ni lah, 22-23 item ni dalam buku tak kurang daripada 500 muka surat. Saya baca sampai hari ni tak habis. Dia banyak dengan hadis-hadisnya apa itu ini. Tapi saya kira yang kita berkongsi ni sekadar idea am lah, ya. Sebagainya mungkin ada hubung kait dengan kita, dan sebahagian yang lain seolah-olah macam tidak ada hubung kait. Dia ilmu lah, dan idea am lah. Kerana muamalat kok mana pun kita mesti lalu tajuk ni. Tak mungkin orang tu belajar muamalat subjek modul seumpama ini dia tak lalu bab ni, dia mesti lalu ni. Soal kita ada hubung kait tak ada hubung kait itu soal yang lain. Tapi dia tajuk yang penting. Dan memang adalah dalam sukatan-sukatan muamalat. Kita belajar kat Ustaz Ibu, tajuk ni memang ada, insya-Allah taala. Cuba tu. Anda tanya apa tak soalan? Ya. Okey. Yalah, dia bukan nas tu, dia tidak marfu'. Maknanya tidak ada riwayat Nabi mengatakan apa-apa dan tidak ada riwayat Nabi melakukannya. Sandarannya ialah kepada sahabat Nabi, di mana Ibnu Umar antaranya lah ada melakukannya ketika hari raya, dan dikiaskan ke atas nah yang lain seperti sunatnya mandi hari Jumaat. Kalau mandi hari Jumaat ada hadisnya yang Nabi sebut sendiri. Tapi kalau mandi hari raya tidak ada hadis yang Nabi sebut sendiri. Of course yang Nabi melakukannya. Yang marfu' tadi tak ada. Tapi yang ada mauquf lah, yang dilakukan oleh sahabat Nabi, antaranya Ibnu Umar, ya. Jadi ulama masuk sunnah mandi lah, di atas perbuatan Ibnu Umar, dan juga kias mandi hari Jumaat, ya. Cerita dia begitu. Hukum sunat kenapa? Tak apa, ibadat ni kalau yang tak ada yang marfu' daripada Nabi, dia hanya mauquf setakat sahabat saja, dia dah ambil kira dalam setengah keadaan. Boleh. Dalam bab mandi ni ulama masuk. Macam kita kata takbir hari raya tu lah, ya. Takbir hari raya sama juga. Takbir tu ada dalam Quran pun ada, ya. Surah apa tu? Al-Baqarah ayat 185 tu kan, ya. Ujung-ujung Allah Ta'ala kata apa? Adalah takbir tu dalam Quran tu ada, ya. Tapi lafaz takbir tu tak ada. Lafaz takbir mauquf, mana daripada sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Dalil-dalil hukum ni dia ada banyak kategori. Satu memang Rasulullah punya lah, marfu' kita panggil tadi. Yang kedua marfu' tak ada, mauquf. Mauquf ni sahabat Nabi, tapi tak banyak lah, ya. Macam mandi tu memang mauquf, mana daripada sahabat Nabi. Kalau sabit dengan raya lah. Macam takbir lafaznya pun dia mauquf, mana daripada sahabat Nabi. Dia bukan daripada Rasulullah SAW. Boleh? Cuba tu. Kata baik, sahabat Nabi macam mana boleh buat hukum? Boleh aja dalam setengah keadaan. Kena tengok lah isunya apa. Macam isu mandi ni kan. Mandi dia ibadat sahabat dia tak reka-reka. Dia mesti buat tu diajar oleh Rasulullah. Tapi dah dia tak angkat kepada Rasulullah. Dia tak boleh angkat kepada Rasulullah. Kita tak boleh sandar kepada Rasulullah. Ya, kita kata sunat mandi di atas perbuatan Ibnu Umar. Kita kata macam tu lah. Ya, dan kias kepada Jumaat. Ya. InsyaAllah boleh.
Cukup tu. Ada soalan lagi? Nak ni lagi? Okey tu aku Luqman Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Dia bab ni tuan, kalau tuan nak faham, dia dua subjek je. Pertama usul fiqh. Baru kita akan nampak lah kategori-kategori dalil dan sandaran dalam syarak, especially hadis-hadis yang diriwayatkan. Ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Sama juga kalau kita belajar ilmu hadis lah. Kalau ilmu hadis memang jelas lah, hadis ni ada hadis yang marfu', ada hadis yang mauquf, ada hadis yang maqtu'. Dua ilmu ni kita, tapi kalau fiqh muamalat, hatta fiqh ibadat pun kita sentuh-sentuh itu aja. Tapi kalau yang betul, macam saya di Surau Jumaat di Shah Alam tu memang saja subjek usul fiqh. Jadi dia lebih clear, kita tahu struktur nas dalam syarak. Ya. Tapi dia agak teknikal lah. Tapi boleh belajar, bukan tak boleh belajar. Mana ada ilmu tak boleh belajar. Ya. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.